Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'usi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz walitukmilu iddata walitukabbirullahi ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, dan sempurnakanlah bilangan puasa kamu, sama ada 29 ataupun 30. Kemudian walitukabbirullahi ala ma hadakum, kemudian bertakbirlah. Litukmilu iddata wa tukabbirullah ala ma hadakum, di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kamu. La'allakum tashkurun, moga-moga dengan takbirnya kamu itu kalian tergolong di kalangan orang yang bersyukur. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Ramadan, dan sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Walaupun kita sebelum ini kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan, dan telah pun kita sampai. Kita berada di dalamnya dan kita berdoa, kita bersolat, kita berpuasa. Apa yang boleh kita lakukan ialah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum sari'il a'mal. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, qiyam yang kita lakukan, sedekah, tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan ia menjadi suatu pahala untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang mana tidak bergunanya harta dan anak penak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Dan inilah dia, apabila dikatakan sempurnakanlah bagi kamu puasa sama ada 29 dan 30, menjadi viral pula kita raya bila. Ketika mula-mula nak puasa, bila mana kita dapat tahu Saudi puasa dulu, viral lagi. Kalau kita puasa 30, macam mana pula orang yang pergi umrah, yang puasa 1 hari, balik sini hari yang ke-30 puasa tu dia jadi 31. Puasa ke raya? Tak habis-habis kita. Tak cukup dengan tu, ketika kita mengejarkan Lailatul Qadar, viral lagi. Kalau solat sunat 4 rakaat depan isyak dikira ibadah ke tidak? Dikira beribadah dalam malam Lailatul Qadar ke tidak? Itulah dia kita, tak habis dengan viral. Dan itulah kita pun suka cari benda-benda macam tu yang menjadi mangsa ustaz. Ustaz, apa hukum dia? Ustaz, apa hukum dia? Kan? Tu dia. Masalah nak raya tanya ustaz. Masalah puasa ni 31 ni boleh ke tidak pun tanya ustaz. Banyak kerja ustaz rupanya. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau ada anak nak jadi ustaz, fikir 2-3 kali juga. Tu dia. Kadang-kadang masalah rumah tangga pun ditanya ustaz. Anak nak sekolah kat mana pun tanya ustaz juga. Jadi itu. Jadi itulah dia. Maknanya kehidupan kita macam tu. Apa yang saya nak ceritakan di sini ialah apabila kita berada di penghujung bulan Ramadan akan meninggalkan kita.
Begitu juga kalau kita lihat di sekeliling kita, maka pada hari ini orang sudah mula meninggalkan kita balik kampung. Walaupun dulu solat bersama kita, berebut dengan kita, pergi ke pasar pun rebut dengan kita semua, tetapi bila nak tiba raya mereka tinggalkan kita balik-balik. Geng-geng membawang tak ada, geng-geng mengetih pun tak ada, geng-geng moreh pun nanti tak ada. Hakikat hidup begitulah tuan. Suka sama suka, hidup sama-sama, tapi bila balik kampung sendiri-sendiri juga. Kan begitu, hakikatnya begitu. Kan, jadi kehidupan pun begitu juga tuan. Nantinya di penghujung hidup kita pun begitu juga, kita akan tinggalkan dunia ini. Dunia yang kita diami ini pasti kita akan tinggalkan. Dan memang Allah Ta'ala jadikan hal yang kehidupan itu kitarannya begitu. Ada manusia mengumpul harta-harta, mereka memakan harta anak yatim, mereka memakan harta pusaka, mereka tak peduli benar ataupun tidak. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mereka makan harta pusaka walaupun bukan haknya, dia pun makan juga oleh kerana penama nama dia. Dan ada juga di kalangan mereka ni yang mengumpul harta tak kira halal dan haram, sehingga Allah katakanlah jangan macam tu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, bumi ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau kita tidak tinggalkan bumi, bumi ini akan tinggalkan kita semua ni. Hakikat manusia ini begitu, hakikat hidup di dunia begitu. Bumi ini akan Allah hancurkan. Bumi ini tidak pernah menjanjikan kecukupan. Bumi ini tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, tak pernah. Bahkan manusia itu sendiri sifatnya tidak pernah cukup. Kalau diberikan emas sebesar gunung Uhud, pasti dia nak lagi. Kerana apa? Kerana bumi ini tidak pernah cukup. Kerana bumi ini tidak pernah sempurna. Nikmat yang ada di dunia ini tak pernah cukup. Berbeza dengan nikmat di akhirat kelak. Nikmat di akhirat itu cukup. Allah pernah offer pada di kalangan hamba-hambanya di dalam syurga, apa nak lagi? Pasti aku akan bagi. Mereka kata cukup, lebih daripada apa yang mereka nak. Tapi dunia tak. Dunia ni tidak pernah cukup, tuan-tuan. Hakikat hidup begitulah. Dan apa yang Ustaz nak ceritakan di sini, bahawa Ramadan akan meninggalkan kita, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan menemui kematian. Maknanya dalam kehidupan ini pasti ada penghujungnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan bagi kamu pahala-pahala kamu yang telah kamu kerjakan di sepanjang hidup kamu, di sepanjang bulan Ramadan. Faman zuhziha anin nar wa dukhilul jannah, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka mereka itulah orang yang berjaya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan bukanlah kehidupan di dunia ini melainkan tipu daya yang menipu, perhiasan yang menipu. Hakikatnya begitulah hidup ini. Ada orang bahawa ada orang yang bila mana dia beribadah dan sebagainya, belum tentu lagi dia selamat di akhirat. Semuanya itu akan ada pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mengambil kesempatan dengan Ramadan yang berbaki. Allah Ta'ala sebut walitukmilu iddata, maka sempurnakanlah bilangan puasa kamu, sama ada 29 ataupun 30. Makanya pada baki-baki yang sedia ada itu, mungkin di situ ada barakahnya. Mungkin ada lagi lah sakit baki, mungkin doa kita tu belum lagi bertawajuh kepada Allah Ta'ala, mungkin belum dekat lagi lah kita dengan Allah Ta'ala. Maka Allah berikan mereka ini peluang, maka ambillah peluang tersebut. Dan setiap yang Allah ciptakan ini ada penghujungnya. Kehidupan di dunia bermula dengan hidup, berakhir dengan kematian. Dan begitu juga kehidupan di akhirat, bermula dengan kematian, berakhir dengan kehidupan. Kalau di dunia pun ada penghujungnya, di akhirat pun ada penghujungnya. Wah, macam mana tu? Bukankah hidup itu selama-lamanya?
Ya, tetapi di situ juga ada penghujungnya. Apa maksud Ustaz penghujungnya? Disebut dalam satu hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari, juga disebut oleh Imam Muslim, juga disebut dalam hadis At-Tirmizi, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil maut ka hayati kabshin amlah. Nanti di akhirat nanti, setelah selesai semua perbicaraan dan hukuman daripada Allah, makna akan ada di akhirat itu satu tempoh yang mana Allah dah buat keputusan yang masuk neraka, yang digendam dalam neraka kemudian masuk syurga pun dah ada, yang masuk syurga tanpa hisap pun sudah, dan waktu yang mana yang terakhir, bila mana ahli syurga yang terakhir sekali keluar, ahli neraka yang keluar daripada neraka dan masuk ke syurga, mana orang ahli syurga yang terakhir masuk, maka Nabi SAW bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Nanti akan ada, iaitu malaikat Jibril alaihi salam membawa seekor kambing, yakni kematian yang diserupakan seperti seekor kambing. Kabshin ni kambing biri-biri. Sebahagian mengatakan, dalam syarahnya mengatakan kambing ini mempunyai dua warna, warna hitam dan warna putih. Seekor kambing tapi dia ada warna putih, warna hitam, bertompok-tompok. Di sisi malaikat Jibril itu ada Nabi SAW, dan di sisi Nabi SAW ada Nabi Yahya bin Zakaria, membawa seekor kambing ini naik ke atas dinding ataupun tembok yang memisahkan antara syurga dan neraka. Ini hadis sahih ni. Di kalangan ulama hadis menilai hadis ini sahih. Ni nak cerita penghujung tadi. Kita berada di Ramadan yang penghujung ni, semua ni penghujung nyawa dan sebagainya. Ni maka disebut dalam syarahnya oleh Syekh Nasif Al-Mansur dalam kitabnya Tajul Jami' lil Ahadis Rasul, Tajul Jami' lil Usul li Ahadis Rasul, menceritakan bahawa ketika itu malaikat Jibril menyeru, fayunadi munadin, maka diseru, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, fayashra'ibuna wa yanzurun, maka ahli syurga tu yang ketika mereka ni ghalid dengan nikmat, lalu mereka terhenti dan mereka melihat ke arah suara yang dipanggil tadi, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, fayaqulu hal ta'rifuna hadha, kalian tahu tak ni kambing ni apa makna dia? Fayaqulu na'am huwal maut. Lalu ahli syurga tu kata, ya, kami tahu kambing itu adalah menunjukkan kematian, maut. Kemudian fayuqalu li ahlil nar, lalu malaikat Jibril tadi berpaling pula kepada ahli neraka, ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha, lalu panggil pula kepada ahli neraka, lalu ahli neraka pun mendongak lalu melihat kepada suara tersebut, yakni malaikat Jibril. Maka Jibril bertanya kepada ahli neraka, hal ta'rifuna hadha, adakah kamu tahu ni apa, kambing ni apa makna dia? Lalu mereka kata, na'am huwal maut, itulah dia kematian, kami tahu itu kematian. Maka dibaringkanlah kambing tersebut, fayusbah, lalu disembelih. Maknanya yang disembelih itu ialah kambing, maknanya menunjukkan kepada kematian, disembelih oleh Nabi Yahya bin Zakaria. Allah berikan penghormatan kepada Nabi Yahya kerana dia mati ketika dia menjalankan tugas sebagai seorang rasul. Antara Nabi yang dimati ketika menjalankan tugas itu Nabi Yahya. Setelah selesai saja menyembelih kambing tersebut, matilah kematian tadi. Lalu malaikat Jibril pun berkata, ya ahlal jannah khulud fala maut, wahai ahli syurga, kalian kekal dan kalian tidak akan mati. Kemudian ahli syurga itu bangun dan bersorak gembira bahawa tidak ada lagi sesaan ke atas mereka. Mereka kekal dalam keadaan mendapat nikmat yang tidak terkira. Hemat dia.
Lalu berpaling pula kepada ahli neraka, ya ahlan nar khulud fala maut, wahai ahli neraka, kalian kekal dan kalian tidak akan mati. Lalu di waktu itu ahli neraka nak menangis, menyesal, meraung, terlalu sedih, kerana mereka tahu bahawa mereka tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Kekal, khulud fala maut, kekal di sini dan takkan mati. Kata Syekh Nasif Al-Mansur, kalau tidak kerana Allah Ta'ala matikan kematian, nescaya ahli syurga boleh mati, disebabkan berita mengatakan kalian kekal buat selama-lamanya. Punyalah gembira, boleh mati dia. Tetapi bila mana kematian telah pun dimatikan, maka tidak ada lagi kematian, maka mereka boleh kekal selama-lamanya dalam syurga. Begitu juga dengan ahli neraka. Bila diumumkan bahawa beliau kekal dalam neraka buat selama-lamanya, punyalah mereka sedih dan kecewa, boleh mati tu. Mati disebabkan terlalu kecewa. Tapi oleh kerana kematian telah pun diisytiharkan tiada lagi, maka mereka kekal dalam keadaan neraka itu selama-lamanya. Kemudian ditutupkan pintu neraka buat selama-lamanya, dan ditutup pintu syurga juga buat selama-lamanya. Tidak ada lagi dah mak pindah daripada neraka masuk syurga, daripada syurga masuk neraka, tak ada dah. Memang tak ada. Yang ada daripada neraka masuk syurga. Dan di waktu itu dah tak ada. Kekallah ahli syurga sebagai ahli syurga, dan ahli neraka sebagai ahli neraka. Di penghujung surah Al-Kahfi ni, kita cerita pasal hujung ni sebab kita dah berada di hujung bulan Ramadan, hujung kehidupan, hujung di akhirat. Di hujung surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap-harap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Syaratnya jangan mensyirikkan Allah. Hendaklah dia beramal, barang siapa nak bertemu dengan Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut melalui Nabi SAW, wali sa'im farhatani, bagi orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan, kata Nabi, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan nak bertemu dengan Tuhan, syaratnya jangan syirik, beramal soleh dengan jangan syirik. Apa makna syirik? Syirik tu maksudnya ialah menduakan Allah. Menduakan Allah tu apa maksudnya? Maksudnya curang. Maksudnya curang. Ketika Allah menciptakan manusia, hambanya bernama manusia, Allah berikan dengan penuh kasih sayang. Allah berikan nikmat. Ketika dia sakit, dia minta pada Allah Ta'ala, Allah sembuhkan. Ketika dia kesempitan, Allah sembuh, Allah lapangkan baginya. Ketika dia tercari-cari jalan keluar penyelesaian, Allah beri, Allah bantu dia. Allah datangkan hamba Allah yang lain, Allah berikan dia kefahaman, akhirnya dia lepas. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang pembantah, disyirikkan Allah Ta'ala yang lain. Maknanya apa? Maknanya sebab itulah syirik ni dia curang, menduakan Allah dengan yang lain. Ada Tuhan lain pula. Yang bagi dia rezeki ialah Allah, yang hidupkan dia ialah Allah, tiba-tiba cari Tuhan lain. Memang curang ni tak adalah jawapannya. Sesiapa yang dicurangi memang sakit sangat hati tu, kan. Melainkan kalau dia bertaubat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kul ya ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Ta'ala, Allah kembali kepada dia. Ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam sejengkal, Allah kembali kepada dia, Allah pergi kepada dia sejak sehasta. Maknanya bila hamba Allah itu dia melakukan dosa, dia syirik dengan Allah Ta'ala, lalu dia menyesal dan dia bertaubat, Allah Ta'ala datang ke dia. Orang kalau mencurangkan kadang-kadang tak maafkan sampai bila-bila tak nak maafkan, sakitnya hati, kan. Tapi Allah sayangkan hambanya, Allah terima. Tetapi kalau dia kekal dengan dalam keadaan syirik, curang, itu kekallah dia dalam neraka buat selama-lamanya. Tadi menyesallah dia buat selama-lamanya.
Dan di waktu itulah bila mana pintu syurga dah ditutup, pintu neraka pun dah ditutup, Allah berpaling, Allah lupakan mereka sebagaimana mereka dulunya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala panggil ahli syurga ni, meskipun mereka yang terakhir masuk dalam syurga, dikala mereka ni rasa macam malu sangat, dah lah masuk akhir sekali, kan. Lalu Allah Ta'ala punyalah sayang, Allah panggil semua ahli syurga ni, tak kira siapa, tak kira level mana, Allah Ta'ala panggil. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, idza dakhala ahlul jannati jannata, bila mana ahli syurga itu memasuki syurga, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala panggil semua juga, turidu syai'an uzidakum, kamu nak apa pasti aku akan bagi. Allah pujuk semua hamba-hamba ni. Maknanya seorang itu kalau dia melakukan maksiat sekalipun, bila mana hatinya ada iman kepada Allah Ta'ala, nilaian tu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi. Setelah dia digendam dalam neraka, kemudian dimasukkan dalam syurga. Ada dalam masuk dalam neraka ni pun macam-macam, disebut dengan hadis banyak. Ada yang masuk sekejap pun ada, sepantas kilat, masuk sekejap. Ada yang lambat, ada yang lama, macam-macam. Ada yang dosanya banyak, lalu ditimbang, Allah letakkan satu lembaran kecil, boleh masuk syurga. Macam-macam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, Nabi sebut dalam satu hadis, inna lillahi mi'atar rahmah yanzilu rahmatan wahidah fid dunya wa tis'una fil akhirah. Pada Allah itu mengandungi 100 rahmah, diturunkan satunya rahmah di dunia dan 99 lagi di akhirat. Banyak lagi. Kalau kita rasakan rahmah di dunia ni, di akhirat lagi banyak Allah turunkan rahmah. Itu pun kalau dah masuk neraka, itu dah bab memang dah teruk sangat dah tu. Barangkali dia seperti Fir'aun, mengaku dirinya Tuhan, dah mengaku diri Tuhan, zalim pula. Tu dah. Jadi dah teruk sangatlah, kan, sampai membunuh dan sebagainya, sampai mengaku dirinya Tuhan. Itu memang tak, Allah Ta'ala tak maafkan. Ada pun hamba Allah yang beriman, dia berdosa dengan Allah Ta'ala, ada ruang yang Allah Ta'ala. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan, memang dia takkan lari daripada dosa. Memang sejak dulu lagi, sejak Nabi Adam lagi, Allah ceritakan dalam syurga ni banyak pokok, tapi satu pokok ni lah jangan, wala taqrabuha, jangan kamu hampir pokok tu. Tapi itulah juga yang dia pergi. Maknanya manusia ni kalau dari segi tergelincir dalam dosa itu memang wajar. Tapi Allah nak beritahu pada kita, dosa macam mana pun manusia, kalau dia kembali kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan ampun. Sebab tu Allah, salah satu namanya At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Ra'uf. Allah nak beritahu, dialah Tuhan yang maha pengampun, dialah Tuhan yang memberikan rahmah, Tuhan pemaaf, Tuhan yang pengampun, maha menerima taubat Allah. Jadi sebab itulah disebut Nabi SAW, bila mana orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ahaduna yusnib, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami telah melakukan dosa, yuktabu alaih, dituliskan dosanya, summa yastaghfiru wa yatubu, kemudian dia minta ampun, kemudian dia bertaubat, yustaghfiru lahu wa yutabu alaih, diterima, diampunkan dosanya, diterima taubatnya. Kemudian beritahu lagi, summa ya'udu fayuznib, kemudian dia buat balik dosa, dituliskan dosanya, kemudian dia taubat, diminta ampun, dia bertaubat, diterima taubatnya, diterima, diampunkan dosanya. Allah sekali-kali tidak pernah bosan sehingga hamba itu sendiri bosan. Hadis ini nak menggambarkan betapa manusia ini patutnya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dia memiliki Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pemaaf. Dan itulah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beritahu. Tengok sajalah bulan Ramadan, berpuasa di siang hari diberikan keampunan, bangkit malam mendirikan solat tarawih diampunkan, solat bersama imam sehingga imam selesai kita pun sudah dikira ibadah sepanjang malam.
tidurnya orang berpuasa itu dikira ibadah. Kita tidur kejap lagi kerana lalu kita berniat nak bangun sahur, itu dikira ibadah tuan. Tuan bangun je sahur, tak sempat nak solat, sahur makan itu pun dikira ibadah. Sebagaimana kita berbuka pun dikira ibadah, makan sahur itu pun ibadah. Maka tak sempat apa? Sempat doa. Doa pun diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika makan, doa diterima. Wabil ashar hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka minta ampun. Tak sempat solat 2 rakaat. Kita kadang-kadang nak minta ampun tu mesti nak kena solat. Makan tu pun dikira ibadah. Ketika tawaf berjalan tu kira ibadah. Ketika sa'i berjalan pun dikira ibadah. Ada ibadah ketika jalan, ada ketika makan. Luas agama ni. Dan semua itu mustajab. Duduk-duduk saja bagi orang yang berpuasa. Duduk saja ingatkan Allah Ta'ala pun dikira ibadah. Mendengar azan pun ibadah. Itulah. Dan banyak-banyak doa yang paling yang diajar oleh Nabi ialah minta ampun. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Keampunan. Sebab itulah bila mereka masuk dalam syurga, lalu Allah offer lagi, turidu syai'an uzidakum, kamu nak apa lagi pasti aku akan bagi. Lalu sehingga kan ahli syurga kata, alam tubayyidu wujuhana, kami rasa tak ada apa dah, kami pun wajah dah cantik dah, pakaian pun cantik, pasangan pun cantik, semua tempat pun cantik dah, tak ada apa lah, puas. Tak macam dunia tak pernah berikan kepuasan, dunia tak pernah menjanjikan kesempurnaan, tak sempurna, tak puas nikmatnya, tak segalanya. Tetapi di syurga puas sampai tak nak dah cukup. Dalam tak nak pun Allah bagi juga, bukan tak nak maksudnya dah tak tahu nak fikir apa, jadi Allah bagi juga, iaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah betapa rahmahnya Allah, betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Bererti bahawa barang siapa yang beribadah kerana Ramadan, ketahuilah Ramadan ini akan pergi. Tetapi barang siapa yang beribadah kerana Allah, Allah itu sentiasa ada dan tidak akan ke mana-mana dan tidak akan pergi. Allah lah yang patut, yang maknanya kalau beribadah pun kerana Allah lah. Sama ada Ramadan ke tak Ramadan ke, Lailatul Qadar ke tidak ke, kita menghadap Tuhan yang sama. Kalau terlepaslah Ramadan ni pun, kita ada setiap malam yang Allah mustajabkan doa. Setiap malam Allah Ta'ala mustajabkan doa. Kita lanjutkan lagi dengan berpuasa 6. Setiap ketika berbuka pun itulah juga pahala dimustajabkan doa. Diberikan kegembiraan, 2 kegembiraan ketika berbuka dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya banyak. Allah nak mengajarkan kepada kita datangnya Ramadan untuk kita melihat dunia ni dalam persepsi yang jarang kita lihat. Memang benar Ramadan ni ada kelebihan yang tertentu yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, tapi dalam kita beribadah kerana Allah tu sama. Jadi itu saja yang Ustaz nak kongsikan. Tajuknya pun Ustaz tak jumpa lagi. Tentang tajuk kan ialah penghujung jawabnya. Penghujung hidup, penghujung Ramadan, penghujung di akhirat pun ada penghujungnya. Selepas pada itu semua hidup kekal selama-lamanya. Bahawa hargailah walitukmilu iddata, maka sempurnakanlah bilangan hari yang di penghujung itu, maka manfaatkanlah Ramadan yang berbaki ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan bersama. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Di kesempatan ini Ustaz nak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita minal a'idin wal faizin, di kalangan orang yang berjaya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Waludkhil jannah faqad faz, maka orang yang dimasukkan dalam syurga mereka itulah orang yang berjaya. Dan ingatlah bahawa dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah perhiasan yang menipu. Dunia ni akhirnya Allah akan binasakan balik. Dunia ni masa mula-mula diciptakan, manusia mula-mula diciptakan hidup yang dunia ni, ingatkan dah habis sikit lagi 50 saat. 50 saat.
ketika manusia mula diciptakan, perkara yang pertama lagi Allah Ta'ala beritahu, Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah. Benda yang pertama berlaku ialah perebutan. Dunia ni menjadi rebutan antara manusia dan juga jin. Jin pun nak jadi khalifah, manusia pun nak jadi khalifah. Bila mana Allah Ta'ala ciptakan manusia, tiba-tiba Allah Ta'ala pilih manusia menjadi khalifah. Mahu tak marahnya jin tu, mahu tak marahnya iblis tu, pasal dia pun nak jadi khalifah juga. Memang dunia ni menjadi rebutan sejak manusia mula diciptakan. Sebab itu sampai akhir nanti, berebut sana berebut sini, akhir sekali Allah hancurkan bumi ni. Manusia pun tak dapat, jin pun tak dapat, Allah hancurkan. Kan? Itu. Jadi hakikatnya begitu. Yang kekal sebenarnya di akhirat kelak. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Dan marilah kita kesempatan ini kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung-penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktubna min utaqaika minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Zal Jalali wal Ikram. اغفر لنا يا إلهنا وارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Ya Allah, catatkanlah kami sebagai orang yang dibebaskan daripada neraka. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk kami daripada belenggu neraka. Ya Allah, lepaskanlah tengkuk kami daripada belenggu neraka. Wahai yang maha perkasa, wahai yang maha pengampun, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau maha pengasih, dan janganlah Engkau menyeksa kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas kami. Ya Allah, janganlah Engkau pisongkan hati kami sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi kurnia. Jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah azab neraka yang seksanya sangatlah buruk. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat untuk didiami. Allah maqsim lana min khasyiatik ma tahawwalu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi ila jannatik, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mattik bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang boleh menjadikan penghalang di antara kami dan maksiat kepadamu, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada syurgamu, dan berikanlah kami keyakinan yang memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berikanlah kami manfaat pada pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selagi kami masih hidup, dan jadikanlah ia kekal dengan kami dan terpelihara sehinggalah kami mati. Dan Engkau berikanlah balasan kepada orang yang menzalimi kami, dan bantulah kami ke atas orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau timpakan musibah pada agama kami, dan janganlah juga Engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar kerisauan matlamat kami, serta janganlah Engkau jadikan pengetahuan kami mengenai dunia semata-mata, dan janganlah Engkau biarkan orang yang tidak mengasihi kami menguasai kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.